Qala Asy-Syekhul Muallif Al-Imam Hujjatul Islami Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Naam. Walamma wajadna hadhihi at-tariqa bihadhihi as-sifati nazarna fa'am'anna an-nazara fi kayfiyati qat'iha wa ma yahtaju ilaihi al-'abdu min al-uhbati wal-'uddati wal-alati wal-hilati min ilmin wa amalin asa an yaqta'aha bihusni taufiqillahi fi salamah. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama, dan juga dikurniakan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, beserta dengan akhlak yang mulia yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda baginda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, hanya saja aku itu dibangkitkan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Malam ni insyaAllah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Isnin yang ketiga, anjuran Masjid Al-Ansar Taman Keramat. Kita telah menggunakan kitab yang baru, iaitu kitab Minhajul Abidin, diterjemahkan sebagai Jalan Para Abid. Nuskhah yang ada pada tuan-puan itu, dia ada dua-dua, bahasa Arab pun ada di sebelah kanan, dan bahasa Melayu juga ada di sebelah kiri. Kalau bahasa Arabnya adalah di muka surat 3 atas, Naam tu, baris yang ketiga dari atas. Sementara kalau di bahagian bahasa Melayu adalah di muka surat 6, paragraf yang bawah sekali, kita undur sedikit sebab nak ambil daripada tajuk dia. Tak kala kami mendapati jalan ibadah ni sedemikian sifatnya, makna jalan ibadah ini mengandungi kesukaran, kerana syurga itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang dibenci oleh hawa nafsu, sedangkan neraka itu dihiasi dengan syahwat. Jadi untuk masuk neraka senang, ikut saja syahwat. Untuk masuk syurga susah, nak kena berjuang, nak kena mujahadah, nak kena lawan keinginan. Maka kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, lantas kami memikir. Jadi sebagai ulama, macam mana cara kaji Imam Ghazali supaya umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW ini dapat menjadi ahli ibadah yang sebenar, sedangkan jalannya sukar. Jadi macam mana cara untuk merentasinya. Begitu juga tentang apa yang diperlukan oleh seseorang hamba dari segi persediaannya, kelengkapannya. Macam kan sekarang ni musim haji, dah sampai hujung-hujung, penerbangan ni dah banyak yang pergi. Kalau ada antara kita yang pergi menunaikan ibadah haji, ataupun ada saudara-saudara kita, kan nampak persiapan dia, peralatan yang dia nak bawa, pakaian yang dia beli, ihramnya, kain yang tak berjahit, itu ini persiapannya. Belum kira lagi dengan visa, dengan kalau yang tak dapat dapat rayuan nak kena tambah duit pula, katanya yang lulus dengan rayuan dia kena full, 30,000. Setengah orang tak ada masalah, anytime. Setengah orang hanya ada berapa ribu je dalam akaun, Jadi banyaklah peralatan yang perlu disediakan. Ini peralatan untuk menjadi ahli ibadah. Alatnya apa? Dan daya usaha yang terdiri daripada ilmu dan amal. Ini dua komponen penting untuk seseorang itu benar-benar menjadi ahli ibadah. Pertama, mesti ada ilmu. Tak boleh jadi ahli ibadah dalam keadaan jahil. Na'udzubillah min zalik. Mungkin ada sebahagian bila dia dapat kesedaran untuk kembali beramal dengan ajaran Islam, dia malangnya tidak memasuki melalui pintu ilmu.
dia terus pergi kepada nak beramal. Bahkan ada setengahnya itu terus pergi kepada semangat, kepada politik dan seumpama dengannya. Jadi pintu pertama adalah ilmu, kemudian langkah kedua adalah amal. Dengan demikian, dengan adanya peralatan, ada cara, ada teknik, ada strategi, mudah-mudahan dia dapat merentasinya dengan keelokan taufik Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang selamat dan juga sejahtera. Jadi saya akan baca bahasa Arab, saya akan terjemah bahasa Melayu. Kemungkinan saya tidak akan begitu terikat dengan terjemahan yang ada dalam kitab, tetapi insya-Allah tak akan lari daripada makna yang dimaksudkan. Qala rahimallahu ta'ala wa la yanqati'u fi aqabatihal muhlikati fayahlika ma'al halikin wal iyazbillah. Jadi dengan adanya peralatan, persediaan, strategi, teknik dan sebagainya, moga-moga dia itu tidak terjerumus ataupun terputus di dalam salah satu daripada dakian-dakian yang membinasakan, lalu jadilah orang itu binasa bersama-sama dengan orang yang binasa, wal iyadzubillah. Mohon perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa sannafna fi qat'i hadhihi at-tariq wa sulukiha kutuban ka ihya'i ulumiddin wal qurbati ila Allah Taala wa ghairi zalika. Jadi sebagai sumbangan daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, kata beliau, bila saya perhati keadaan macam ini, perlunya umat itu kepada jalan yang boleh menyampaikan supaya dia menjadi ahli ibadah, tidak dia itu terhenti sekerat jalan, maka kami telah mengarang cara bagaimana untuk merentasi jalan ibadah ini, pelbagai kitab seperti kitab Ihya'u Ulumiddin. Maksud Ihya'u Ulumiddin adalah menghidupkan ilmu-ilmu agama, kerana agama kita ini terbina di atas ilmu. Kalau mati ilmu, maka mati agama. Nanti jadilah amalan itu hanya ikut-ikutan, hanya taklid secara membuta tuli, tidak lagi terbina di atas ilmu dan kefahaman. Jadi daripada zaman Imam Ghazali rahimahullah taala lagi, beliau memerhatikan ada orang yang pergi kepada ibadah, pergi kepada tasawuf, pergi kepada suluk, tetapi tidak mementingkan ilmu agama. Jadi mati. Lalu kata Imam Ghazali rahimahullah taala, menghidupkan ilmu-ilmu agama dalam diri orang-orang Islam. Dan juga wal qurbati ila Allah taala, satu kitab yang lain yang bertajuk menghampirkan diri kepada Allah, dan lain-lain lagi. Ihtawat ala daqa'iq minal ulum. Kitab-kitab ini mengandungi ilmu-ilmu yang mendalam. Baguslah. Masalahnya apa? I'tasad ala afhamil ammah. Jadi payah orang awam nak faham. Jadi dari segi ilmiah bagus, perbincangannya mantap, detail, teliti. Tapi orang-orang awam macam kita ni, bila nak faham apa sebenarnya yang pengarang nak kata ni, jadi susah. Susah satu hal. Faqadahu fiha, maka sebahagian daripada manusia yang dia tak faham tu, dia memperlekehkan pula apa yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin dan lain-lain. Wa khadu fi ma lam yuhsinuhu minha, lalu mereka itu menyebutkan diri dengan apa yang mereka tidak ada kepakaran tentangnya. Ini yang banyak berlaku di zaman kita dengan teknologi social media, dengan internet dan sebagainya. Lebih-lebih lagi sekarang ni orang boleh jadi popular, ramai follower dalam TikTok, dalam YouTube, boleh dapat income, boleh dapat pendapatan yang besar. Lalu orang bercakap tentang benda yang dia tidak ada kemahiran. Fa ayyu kalamin afsahu min kalami rabbil alamin. Tapi Imam Ghazali rahimahullah taala nak buka fikiran. Kalau orang kata, buat apa kita baca kitab Ihya Ulumuddin ni? Banyak orang kritik kitab Ihya Ulumuddin. Tak payahlah kita belajar kitab Ihya Ulumuddin ni. Buat apa kita belajar kitab-kitab tasawuf ni? Banyak orang kritik. Jadi Imam Ghazali nak buka fikiran kita. Mana ada percakapan yang lebih fasih, yang lebih indah, yang lebih tepat daripada kalam Rabbil Alamin. Firman Tuhan sendiri
Itu yang paling fasih, yang paling tepat, yang paling indah. Wa qad qalu fihi innahu asatirul awwalin. Dalam keadaan hebatnya kalam Allah pun ada manusia-manusia yang tidak faham, yang tertutup hati mereka. Mereka kata apa tentang Al-Quran? Kata mereka, itu adalah asatirul awwalin. Alah, ini cerita dongeng orang dulu-dulu. Apa yang dalam Quran tu bukan betul. Itu hanya orang tua-tua dulu buat cerita-cerita mitos, buat cerita-cerita dongeng. Zaman kita ni tak payahlah lagi kita nak sibuk-sibuk dengan cerita-cerita macam itu. Orang tua-tua dulu tak apalah, kita dah moden, kita dah ada sains, kita dah ada apa. Ya. Jadi seindah-indah Al-Quran pun masih ada orang yang tertutup hati dia, yang tidak menggunakan akal dengan betul. Kata dia Quran itu dongeng, cerita dulu kala. Alam tasma'u ila qauli Zainil Abidin Ali bin Al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib ridwanullahi alaihim ajma'in. Jadi ini satu pesanan yang penting kepada orang yang ada ilmu. Bukan semua ilmu tu dihamburkan sesuka hati tanpa melihat kepada audien. Kadang-kadang orang cerita perbincangan-perbincangan ilmiah yang susah untuk difahami di dalam media sosial. Jadi akhirnya menimbulkan fitnah. Orang salah faham. Sama ada orang salah faham itu dia beramal dengan cara yang salah, ataupun orang tu salah faham, dia menghentam orang yang bercakap. Padahal yang bercakap maksudkan lain. Tetapi oleh kerana dia luahkan kepada orang yang tidak sepatutnya, menimbulkan salah faham. Jadi tidakkah kamu pernah mendengar apa yang disebut oleh zuriat Nabi SAW, iaitu cicit Nabi SAW, digelar beliau sebagai Zainul Abidin. Zainul Abidin ini maknanya perhiasan kepada ahli ibadah. Kerana beliau sangat rajin beribadah. Nama beliau adalah Ali Ibn Al-Husain, cucu Nabi SAW. Ibn Ali, iaitu menantu dan juga sepupu Nabi SAW, Ibn Abi Talib. Ridwanullahi alaihim ajma'in, iaitu redha Allah ke atas mereka kesemuanya. Apa kata beliau? Inni la aktumu min ilmi jawahirahu kaila yara dhaka dhu jahlin fayaftatina. Wa qad taqaddama fi hadha Abu Hasanin ila al-Husaini wa wassa qablahu al-Hasana. Ya rubba jawahiril ilmin law abuhu bihi laqila li anta mimman ya'budul wathana walastahalla rijalun muslimuna dami yarawna aqbaha ma ya'tunahu hasana. Jadi kata cicit Rasulullah SAW, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ajma'in, yang digelar beliau sebagai Zainul Abidin. Kita ada Habib Ali Zainal Abidin. Ada kuliah di sini? Ada, alhamdulillah. Jadi asalnya Zainul Abidin itu gelaran, nama adalah Ali. Yang inilah yang dalam kitab ni. Habib Ali wallahu alam, memang nama beliau Ali Zainal Abidin atau nama beliau Ali, ayah nama Zainal Abidin saya tak pastilah. Yang ceritanya kat sini nama beliau Ali, gelaran beliau Zainul Abidin. Beliau berkata, sesungguhnya aku benar-benar menyembunyikan daripada ilmu aku itu permata-permatanya. Jadi ilmu beliau banyak. Jadi beliau sampaikan, beliau dakwah, beliau mengajar. Tapi yang dalam-dalam itu bahasa jawahirahu, yang intipati itu aku benar-benar sembunyikan. Tak apa ke sembunyikan ilmu? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita daripada menyembunyikan ilmu? Kita kena faham ya. Maksud sembunyikan ilmu di sini bukan menyembunyikan ilmu kerana nak dapatkan habuan dunia. Itu yang diancam dengan kekangan daripada api neraka. Ada orang dia tahu benda ni haram. Nanti kalau bagi tahu kan tak, orang tak suka pula kan, ataupun orang kata tak open minded, ataupun nanti jawatan terancam dan sebagainya. Diam je lah. Kalau diam selamat, kalau bising-bising pun selamat juga. Tapi selamat lain lah. Mungkin dipecat, mungkin tak dinaikkan pangkat,
mungkin tak terpilih dan sebagainya, maka dia sembunyikan, dia tak cakap. Yang itu yang diancam dengan api neraka. Tetapi yang menyembunyikan ilmu kepada orang yang tidak layak kerana bimbang menimbulkan fitnah, menimbulkan salah faham, itu dituntut. Bahkan dalam satu riwayat Nabi SAW memberi bayangan orang yang memberikan ilmu bukan kepada ahli seperti orang yang menggantungkan perhiasan barang-barang kemas, ya, rantai mutiara atau permata di leher anjing dan babi. Macam mana kita tengok satu orang dia beli rantai yang berharga, mungkin harganya sampai puluhan ribu, dia letak di leher anjing atau di leher babi, kita mesti geleng kepala. Ya, kan orang letak di leher anjing itu kan collar biasa saja, orang yang beli anjing, ya. Kenapa nak letak sampai kalung yang harga puluh-puluh ribu? Jadi itu gambaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW untuk orang yang memberi ilmu bukan kepada ahli dia. Jadi ilmu tu bagus, ibaratnya barang-barang yang berharga. Tapi bila beri kepada yang bukan ahli, ibaratnya menggantungkan di leher anjing dan babi. Ya, na'udzubillah min zalik. Jadi cicit baginda faham masalah ini. Jadi ilmu ni disampaikan kecuali yang betul-betul mutiaranya itu yang dalam-dalam, yang susah orang nak faham, yang itu saya sembunyi. Kenapa kamu sembunyi? Bukan kerana dunia. Kaila yara dzaka dzu jahlin fayaftatina, supaya tidak melihat akan permata ilmu itu orang yang jahil lalu dia memfitnah akan kami. Sekarang kadang benda-benda bukan benda yang permata ilmu sangat, ya, benda-benda basic saja pun, ya, benda-benda asas kita mengajar sifat 20, ya Allah wujud, qidam, baqa, pun dituduh kita macam-macam. Dituduh kita ahlul bid'ah, dituduh kita ni ahli falsafah, dituduh kita macam-macam. Ya. Benda basic. Apatah lagi kalau nak mengajar benda-benda yang mendalam, sebagaimana disebut di sini, maka nanti orang jahil menimbulkan fitnah kepada kami. Wa qad taqaddama fi hadza Abu Hasanin ila al-Husaini wa wassa qablahu al-Hasana. Dan jangan ingat saya reka sikap macam ni. Saya memandai-mandai pula nak sembunyi ilmu, bukan. Tetapi Abu Hasan, beliau telah berpesan kepada Husain dan sebelumnya telah berpesan kepada Hasan. Siapa Abu Hasan? Sayyidina Ali. Ya, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berpesan kepada dua anak kanda beliau, iaitu Hasan dan Husain, supaya ilmu ni pilih-pilih nak sampaikan tu biar sesuai dengan orang ni. Ya rubba jauhari ilmi law abuhu bihi laqila li anta mimman ya'budul wasana. Sampai macam itu. Ya barangkali permata ilmu kalau saya hamburkan begitu sahaja, akan dikatakan orang kepada saya, kamu ni penyembah berhala. Nak buat macam mana? Zaman sekarang ni kalau kita cerita mengajar orang tentang tawassul, tabarruk, istighasah, kita disebut sebagai musyrikun. Orang musyrik. Kita disebut kuburiyun, penyembah kubur. Pergi di tepi kubur, berdoa di tepi kubur, bertawassul, bertabaruk dan beristighasah dianggap menyembah kubur. Kerana kejahilan telah merata. Dia tak faham konsep syirik. Lalu dia mensyirikkan kita. Ini lagilah nak cerita benda-benda tentang tasawuf yang mendalam-mendalam, nanti orang ingat kita ni orang yang menyembah berhala. Bila dia kata begitu, walastahalla rijalun muslimuna dami, akan ada orang-orang Islam sendiri menghalalkan darah saya. Kata Sayyidina Zainal Abidin. Yarawna akbaha ma ya'tunahu hasana, lalu mereka akan melihat seburuk-buruk apa yang mereka lakukan tu di mata mereka, mereka memandang elok. Ya. Dia bunuh orang Islam tu buruk. Sibabul mukmin fusuq wa qatluhu kufrun. Mencaci maki orang mukmin itu satu bentuk kefasikan, dan membunuh orang mukmin itu satu bentuk kekufuran. Jadi dia bunuh orang Islam, dia sangkakan baik. Dia sangka dia bunuh orang murtad. Dia sangka dia bunuh orang yang sesat. Jadi ini bahaya. Zaman kita ni belumlah, alhamdulillah ada di negara kita ni
Tak adalah kita dengar lagi orang membunuh orang kerana dia menuduh orang tu sesat atau kafir, belum. Tapi menuduh orang kafir sesama Islam tu telah ada. Kena hati-hati. Kerana itu seburuk-buruk apa yang dilakukan, mengkafirkan saudara seagama. Jadi bagi dia memaki kita, dia memperolok-olokkan kita, itu bagi dia itu satu benda yang baik. Jadi apa jalan? Pilih-pilihlah. Jadi ilmu pada orang awam, kita ajar benda-benda yang menguntungkan mereka. Macam mana akidah yang asasnya supaya mereka tidak lari daripada landasan akidah. Bagaimana nak beramal supaya amal ibadah mereka jadi sah. Bagaimana nak berjual beli dengan cara yang halal. Bagaimana nak bernikah kahwin dengan jalan yang sah, dan sebagainya. Cukuplah. Bab tasawuf, kita ajar pada mereka tentang apa-apakah sifat yang terkeji supaya dapat dijauhi, dan apa-apakah sifat yang terpuji supaya dapat mereka berhias diri. Cukuplah. Ini kan masing-masing nak lepas. Habis yang cerita benda-benda mendalam, itu ahli dia lah. Kalau orang tu memang dia bidang tasawuf, mungkin dia pergi lebih jauh pada itu. Kalau orang dia tu memang bidang fiqh dan kefatwaan, mungkin banyak lagi yang dia akan bincang. Kalau orang yang bertugas nak mempertahankan akidah daripada pelbagai ancaman, mungkin lebih mendalam lagi pengajian dia. Tapi secara umum, kita benda-benda yang asas dan basic itulah yang membawa kefahaman dan manfaat pada umat, itulah yang kita sampaikan. Waqtadatil halu inda zawid dini hum asyrafu khalqillahi ta'ala an-nazara ila kafati khalqillahi bi'aini rahmati wa tarkil mumarati. Maka hal keadaan itu menuntut di sisi orang yang mempunyai agama dan mereka adalah semulia-mulia makhluk Allah, supaya mereka itu mengambil kira kepada setiap makhluk Allah ini, memandang dengan rahmat. Jadi walaupun makhluk Allah ni macam-macam, yang jahat ada, yang baik ada, yang zalim ada dan sebagainya, tetapi secara umumnya kita memandang kepada mereka itu dengan pandangan rahmat, dan meninggalkan untuk kita itu melakukan pertikaian dengan mereka. Hati-hati ya. Baru-baru ni ada satu orang, dia buat posting dalam Facebook dia, menghina kepada, cara dia buat posting itu menghina kepada Habib-Habib daripada Yaman. Sedangkan Habaib daripada Yaman ini, mereka ada tempat di hati sebahagian besar daripada umat Islam di Malaysia. Kerana sebahagian besar umat Islam tu mereka ada rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Walaupun mungkin kita bukan baik sangat, mungkin kita ni taklah warok sangat, mungkin kita ni banyak juga buat maksiat, tapi selagi mana kita tu orang beriman, kita tu ada kasih kepada Rasulullah SAW, lalu ada kasih kepada zuriat keturunan Nabi SAW. Jadi ini satu perasaan yang bagus. Lalu apabila ada orang buat posting yang menghina, menganjingkan, bukan menganjing masa tengah tu, nganjing, buat main-main, memang menganjingkan, dia letak gambar anjing. Masa dia menghina Habib ni, dia letak gambar anjing. Dia cakap wali anjing. Jadi ada suatu orang anak muda dalam grup WhatsApp saya tu, dia agaknya sangat geram dengan perangai golongan ni. Dia kata, saya doakan Ustaz, semoga mereka ni semua mati su'ul khatimah, dia kata. Doakan supaya mereka-mereka ni mati su'ul khatimah. Jadi saya tegur lah. Saya kata, jangan doa macam itu. Jangan doa umat Nabi Muhammad SAW mati su'ul khatimah. Memang kita geram dengan perangai dia. Tetapi kita kan lebih baik kita doakan supaya kita dan mereka ni dapat hidayah. Supaya kita dan mereka ni berubah daripada jahat jadi baik. Berubah daripada keras hati jadi lembut. Sebab masih umat Nabi Muhammad, memang kita tengok perangai itu tak senonoh. Memang kita geram. Tapi jangan sampai kita itu hilang rahmat. Masih kita itu perlu memandang kepada manusia ini dengan pandangan rahmat. Moga-moga dia dapat hidayah. Moga-moga satu masa dia berubah. Fabtahaltu ila man biyadihil khalqu wal amr. Lalu kata Imam Ghazali rahimahullah taala, aku merintih, merayu
kepada yang di tangannya lah segala penciptaan dan juga ketentuan, iaitu merayu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhfiqani litasnifi kitabin yaqa'u alaihi ijma', bahawa Allah itu memberi taufik kepada aku supaya aku itu mampu untuk mengarang satu kitab yang disepakati oleh orang Islam bahawa isi kitab itu bagus. Kenapa? Kerana pengalaman Imam Ghazali rahimahullah taala, bila beliau menulis kitab Ihya Ulumuddin, ada segelintir umat Islam sendiri yang mengkritik, yang mentohmah, yang mengkondem, ya. Sedangkan nanti pertikaian itu tidak bawa kepada satu praktikal yang bagus. Dari segi ilmiah, ya, ada pencambahan ilmu. Tapi dari segi amalan, tak ada satu amalan yang bagus. Jadi Imam Ghazali doa, ya Allah, berilah taufik kepada aku supaya aku tulis satu kitab orang terima. Orang boleh beramal, ya, dengan kitab itu. Wa yahsulu bi qiraatihil intifa'u, dan terhasillah manfaat, mengambil manfaat dengan membacanya. Jadi moga-moga doa Imam Ghazali rahimahullah taala ini Allah makbulkan dan kita mendapat manfaat dengan sebab kita membaca kitab beliau. Fa ajabani ila dzalika alladhi yujibul muttarra idza da'ah, maka memperkenankan akan daku akan permintaanku oleh yang memperkenankan doa orang yang terdesak apabila dia berdoa kepadanya. Jadi Allah perkenankan doa beliau. Wa at'alani bifadlihi ala asrari zalika, lalu Allah menampakkan kepadaku dengan kurniaannya rahsia-rahsia yang terkandung di dalam urusan ibadah. Wa alhamani fihi tartiban ajiban lam azkurhu fil musannafati allati taqaddamat fi asrari muamalatid din. Dan Allah Ta'ala telah memberi ilham kepadaku pada menulis kitab ini satu susunan yang sangat mengkagumkan. Ini bukan Imam Ghazali puji diri sendiri. Imam Ghazali memuji kurniaan Allah kepada beliau. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat yang dikurniakan oleh Tuhan kamu itu, kamu ceritakan. Beritahu pada orang tentang nikmat Allah Ta'ala. Yang mana aku belum pernah menyebutnya di dalam karangan-karangan yang telah lalu pada rahsia bermuamalah, berinteraksi dalam agama. Wa huwa allazi ana lahu wasifun, dan kitab itulah yang saya sekarang ini sedang menceritakan. Jadi barulah masuk kepada mukaddimah. Tadi mukaddimah kepada mukaddimah, cerita latar belakang kenapa Imam Ghazali tergerak hati untuk mengarang kitab Minhajul Abidin. Fa aqulu wa billahi taufiqu inna awwala ma yunabbihul 'abda lil ibadati wa yatajarradu li suluki tariqiha bi khatratin samawiyyatin minallahi wa taufiqin khassin ilahi. Sesungguhnya yang mula-mula sekali menyedarkan seorang hamba untuk beribadah dan untuk dia itu menfokuskan kepada menjalani jalan ibadah, itu adalah satu jentikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga taufik yang khusus daripada Allah Taala. Jadi hidayah yang umum ni Nabi Sallam dah bawa, tapi kadang-kadang kita tak terasa. Saya pergi satu program semalam tentang ibadah haji. Jadi dijemput satu orang, Dr. Kamil. Dia ceritalah pengalaman dia buat haji. Tapi dia cerita sebelum daripada itu dia orang yang tak nak pergi haji, macam-macam alasan. Bila isteri dia ajak pergi haji, dia kata, haji ni untuk orang tua-tua. Kita muda lagi, buat apa nak kelang kabut pergi haji, ya. Tapi dia cerita macam mana dia boleh berubah. Dikurniakan oleh Allah SWT itu satu taufik yang khusus, yang mana dia memandang bahawa dengan kerja haji itu dia nak balik untuk menjadi orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Bukan sekadar nak tunaikan rukun Islam, ya, tetapi supaya haji itu menjadi haji yang mabrur, yang menjadikan dia itu istiqamah, ya. Dia kata yang dia minta sangat untuk sembahyang berjamaah, sentiasa setiap waktu salat berjamaah. Jadi itu maksudnya satu lintasan kebaikan dalam hati satu orang.
Wa huwal ma'ni bi qaulihi subhanahu. Dan lintasan kebaikan inilah ataupun taufik yang khusus inilah yang dimaksudkan dengan firman Allah Ta'ala, afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim mir rabbih. Orang yang Allah Ta'ala lapangkan dada dia untuk menerima Islam. Perhati ya, ada setengah orang apa sahaja berkaitan tentang Islam dia jadi sempit dada, dia jadi sesak nafas. Orang utara kata dia jadi lemah perut. Betul? Lemah perut. Macam mana perut boleh lemah pula? Dia jadi sempit dada. Apa tentang Islam saja dia jadi tak suka. Ada orang macam itu. Orang nak buat ibadah korban pun dia kacau, bising. Dia kata dia tak boleh buat ibadah korban nanti apa ni. Apa saja tentang Islam dah. Orang nak tutup aurat dia bising. Orang nak laungkan azan misalnya dia bising. Tapi bila datang hidayah, yang sempit tu dia jadi lapang. Orang yang Allah lapangkan dada dia untuk menerima Islam, maka orang ini sebenarnya berada di atas cahaya hidayah daripada Allah Ta'ala. Dia jadi senang. Macam tadilah saya fikir-fikir, susah juga nak istiqamah sembahyang jemaah macam dia kata tu. Dia sanggup letak jawatan dia sebagai pembantu sebab dia rasa tak boleh. Untuk dia tu istiqamah sembahyang fardu berjemaah. Kerana kalau mesyuarat dia orang tak nak berhenti. Habis kalau mesyuarat tu baru solat. Dia ada cita-cita nak pergi solat ke masjid. Dia letak jawatan. Rugi jugalah dalam 3,000 dengan allowance dengan itu ini, dengan kereta ya. Tapi bagi dia kata tak ada nilai dengan sembahyang jemaah tadi. Sampai macam itu. Daripada orang yang tak nak pergi haji, yang bagi alasan macam-macam, yang cakap haji ni hanya untuk orang tua. Bila datang khatrah samawiyah, lintasan hati daripada Allah Ta'ala tadi, berubah. Sampai macam itu sekali. Tapi alhamdulillah lah. Lepas tu Allah ganti, beri pada dia, masa tu dia jadi pembantu kepada pengarah. Pengarah tak kisah nak semayang, tapi tak naklah berhenti tengah musyarat. Jadi tak lama lepas tu dia dapat jawatan pengarah, tapi di tempat lain. Bila dapat jawatan pengarah, dialah yang tentukan. Musyarat berhenti dulu, semayang dulu, nanti sambung balik. Masjid minta supaya pasang aircon, supaya selesa. Pandailah dia buat kempen untuk masa tu pelajar-pelajar, dia pensyarah universiti, dia war-warkan supaya datang ke masjid untuk rehat di masjid. Sebab masjid ada aircon. So tengah hari datang rehat di masjid, selesa. Malulah budak-budak kalau ajak semayang, yang mana mau. Kita orang tua pun kadang tak mau ajak semayang. Ajak rehat okey lah. Tapi masa waktu semayang dia datang. Dia kan pengarah. Bangun, solat. Jadi budak-budak tengok pengarah kejut, ya, ada yang terus bangun belah, ada yang terus bangun pergi solat. Ya. Jadi ini nak cerita tentang qatrah samawiyah tadi. Moga-moga Allah Ta'ala telah kurniakan kepada kita lintasan kebaikan ini dan taufik khusus ini yang menyebabkan dada kita ini menjadi lapang untuk menerima dan mengamalkan Islam. Wa asyara ilahi, insya-Allah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang, bagaimana Nabi SAW pula menceritakan, Nabi describe tentang hidayah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.